Selamat sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan bagi subjek PBL 1013 Penghantar Linguistik. Kumpulan kami memilih tajuk kajian iaitu Sampi Biau Miring Hari Gawai Dayak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang iaitu Alicia Lim, Vanessa, Ervina, Shanina, Lama, Natalie Stein dan Michelle Injan. Pengenalan. Negara Malaysia dikenali negara perpaduan di pesada dunia. Sarawak merupakan salah satu negeri yang mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kaum terbesar di Sarawak adalah kaum Iban, diikuti oleh kaum Melayu, kaum Cina, kaum Bidayuh dan kaum-kaum lain. Mengikut bancian 2010, jumlah penduduk Iban mencapai sebanyak 60% daripada jumlah penduduk di Sarawak, iaitu 2,745,400 orang. Manakala pada tahun 2023, jumlah penduduk Iban menunjukkan peratusan sebanyak 30.2% daripada jumlah penduduk di Sarawak. Penduduk kaum Iban masih mengamalkan kepercayaan animisme dan semangat alam serta mempunyai sistem adat rasam yang dipimpin oleh ketua kampung. Saya akan menerangkan latar belakang kajian kami. Menurut Dahlia Janan dan Sri Lanang Jaya 2013 telah menyatakan Sampi Engkau Biau ialah puisi tradisional untuk digunakan dalam upacara kesyukuran untuk meminta keberkatan. Biau khususnya digunakan sebagai medium ritual dalam masyarakat Iban. Biau digunakan untuk mengalu-alukan kedatangan tetamu yang datang ke rumah panjang bagi mengelakkan malapetaka berlaku melalui mimpi atau pertanda tertentu. Biau disampaikan melalui upacara miring. Miring pula merupakan satu upacara untuk menyampaikan pesanan, keinginan dan kemahuan kepada petara bagi menyelesaikan masalah dalam orang yang melakukan upacara ini. Tujuan Sampi Engkau Biau ialah untuk memanggil dewa atau semangat nenek moyang supaya memberi berkat, tuah, rezeki, kemakmuran, dan azimat kepada orang yang melafazkannya. Alat aktiviti miring. Bahan-bahan untuk persembahan dalam acara miring ialah nasi pulut putih, nasi pulut hitam, nasi putih, nasi himpit, ayam, kincir, tuak, sagun, rokok daun apung atau nipah, tembakau, telur yang dimasak, sirih, pinang, garam, dan minyak masak. Bahan-bahan ini diletakkan dalam piring dan dibacakan mantra. Bagi piring tahap 5 dan ke atas adalah perlu untuk disediakan kincir untuk tujuan bahan persembahan. Upacara ini dimulai dengan mengorbankan seekor kincir dan seekor ayam. Biasanya sebelum dikorbankan, seekor ayam akan dikibas-kibas pada tetamu atau yang diraikan. Darah dan bulu ayam diperlukan bagi melengkapkan upacara ini. Yang diraikan menuangkan separuh air tuak ke dalam beberapa buah gelas sebagai pedarak dan separuh lagi akan diminum. Seterusnya di sini terdapat beberapa jenis piring, iaitu yang pertama 3 piring. Minimum menggunakan 3 piring yang merupakan miring biasa dan kerap kali terjadi dalam kehidupan seharian, khususnya apabila mendapat mimpi yang buruk atau apabila hendak memulakan kerja pembukaan sawah. Seterusnya yang kedua iaitu 5 piring. Penggunaan sejumlah 5 piring adalah untuk tujuan dan urusan membina dan mendirikan rumah panjang iaitu rumah kediaman kaum Iban. Dan yang ketiga pula iaitu 7 piring. Penggunaan 7 piring sering kali bagi tujuan khusus yang lebih serius dan berat, terutamanya apabila hendak memulakan perjalanan yang jauh dan perjalanan yang mempunyai urusan yang sangat penting yang dikenali sebagai berjalai. Selain itu, untuk jenis piring 8, penggunaan piring 8 ini dalam upacara pegawai seperti untuk dewa. Bagi 9 piring ini, penggunaan piring ini juga digunakan dalam peperangan yang dikenali sebagai ngayau atau upacara besar. Seperti yang Anda tahu, piring 8 dan piring 9 merupakan tahap
tertinggi, yaitu piring 13, piring 15, dan piring 18 yang menggunakan kincir sebagai korban bagi mengetahui nasib seseorang pada masa akan datang. Selain itu, untuk fungsi piring 3 digunakan untuk generasi baru seperti anak-anak, cucu-cucu, untuk mandi ke sungai bagi memohon keberkatan. Selain itu, piring 3 ini digunakan bertujuan menghindari dari kejadian mimpi buruk bagi menghilangkan peristiwa buruk yang telah terjadi. Selain itu, penggunaan piring 5 dikenali sebagai piring induk, iaitu piring ini boleh memberi keberkatan dan meminta perlindungan dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti universiti, supaya pelajaran mereka sentiasa dipermudahkan dan diberkati oleh petara ataupun Tuhan. Selain itu, piring 7 ini dikenali sebagai piring meminta supaya diberikan keselamatan dan kemurahan rezeki yang melimpah-limpah dalam menjalankan urusan. Seperti yang anda tahu, piring 7 ini merupakan piring yang lengkap yang digunakan dalam upacara ritual miring dalam aktiviti masyarakat Iban. Selain itu, piring 8 dan piring 9, kedua-dua piring ini jarang digunakan dalam masyarakat Iban kerana piring ini digunakan dalam aktiviti ngayau ataupun peperangan sahaja. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi bahagian pantang larang gawai Dayak. Yang pertama ialah tidak boleh bising atau ketawa kuat. Oleh kerana roh leluhur dianggap hadir semasa bebiau dan sepanjang upacara tertentu, orang yang hadir tidak boleh membuat bising, ketawa atau mengganggu. Bunyi yang tidak sesuai dianggap menunjukkan ketidakhormatan terhadap roh. Yang kedua ialah tidak boleh melintasi kawasan ritual. Orang tidak boleh melintasi kawasan ruai atau bebiau. Melintasi kawasan itu dianggap menghalang roh daripada bergerak. Yang ketiga ialah tidak boleh menyebut orang yang sudah meninggal secara sembarangan. Lembambang menyebut roh dalam bebiau. Seseorang tidak boleh memanggil roh dengan nada yang salah kerana ini dianggap sebagai memanggil roh tanpa tujuan. Kelebihan bebiau pada Hari Gawai Dayak. Yang pertama, menyatukan komuniti Rumah Panjang. Penglibatan bersama diperlukan untuk acara ini seperti menyediakan piring, makanan, pakaian dan ritual lain. Keluarga dan penghuni Rumah Panjang akan menjadi lebih rapat apabila mereka bekerjasama. Yang kedua, menghormati dan menenangkan roh leluhur. Bebiau berperanan memanggil, menjemput dan menenangkan roh orang yang sudah meninggal supaya roh mereka tenang. Yang ketiga, memberi perlindungan dan berkat kepada keluarga. Iban percaya bahawa bebiau membawa keberkatan dan perlindungan kepada keluarga yang mengadakan ritual tersebut. Ia menghapuskan penghalang rohani yang mungkin menjejaskan kesejahteraan keluarga yang tinggal di Rumah Panjang. Okey, saya akan teruskan kepada kesimpulan. Secara keseluruhannya, Sampi Biau Miring merupakan upacara tradisional masyarakat Iban yang penting dalam konteks budaya dan kepercayaan, khususnya sepenuh Hari Gawai Dayak. Upacara ini fungsi untuk memohon keberkatan, perlindungan, dan kesejahteraan melalui amalan ritual yang teratur. Setiap elemen seperti alat miring, jenis piring, dan pantararang mempunyai makna simbolik yang tersendiri. Oleh itu, amalan ini wajar dipelihara sebagai warisan budaya yang mencerminkan identiti dan nilai masyarakat Iban. Pengkaji juga berharap kajian ini dapat menambah pemahaman tentang Sampi Biau Miring serta meningkatkan kesedaran untuk memelihara warisan budaya masyarakat Iban agar terus diamalkan. Ini adalah senarai rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat tentang kajian ini.
nang kumai kutu juga sambil lawo nama itu sungguh sambil tengkok. Lepas aku tu kayak mungkal kayak nanya, aku gak bakal tabung tali bakal hutan tabung dengan bakal irok apa penduk bakal irok apa lemau. Pecah periuk tanah ganti periuk identiti padam bulan pegari matahari nyalai sulai kecuali ganti sebuah kami seorang kalau atau kiri yang putri. Lain dok tungguang ko mai kerja jauh mana sabung sarok mau dok duduk tungguang mangkang piring ko. Laban palok udah liko masuk biko burung bawa pada tetap lalu minyak dulu. Ngeri udah itu padi atau candung dengan kanan kemudian jalan sangku aku dengan kibok sudah pasok lagi ngeri mau. Punggung sudah makin perempuan sudah nyengkung kaki sudah benda segi tiga itu tolong. Aslamit. Siapa mengawal dah pada rumah dah tu. Oh, dah ada tanya kenaannya. Namanya tuan majalai. Ngayan kirian ngayan kadiang ngayan kesi ngayan kumpi. Lepas sidau kau tahun lama nyintu tahun baru. Nyintu kau dayo. Oh, ni nuan mulung nugau apa itu juang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama utai kesemerap bunyi serap tiba jala. Nama utai kengerau bunyi buyau tengah hari raya. Nama utai kenyerau bunyi hantu gerasi papa. Nama age utai ditanya. Nama age utai ditelah nyak kenyawa. Ngangau ngesau ngumai ngelamai. Kita petara ke, petara ini, petara apai, petara indai. Ngangau ke kita petara lama, petara subak, petara tidulu, petara tepambuk. Laban kami sarito besi pengawak, besi kerja, mintu tamaru gawai daya. Nyak alai kami minta kita datai, minta kita sangkai. Di bilik penia, di ruai panjai kami alai temuai duduk timpai. Kami ukai ngau ngapa, ukai ngau pihak aja. Kami mai kita ngabang, mai kita mansang, mai kita makai, mai kita ngandai. Aku mai piriang, mai adiang. Piriang penganan, piriang penyaran, piriang arak, piriang tua, udah sedia, udah nyengendal. Ditikai wi, tikai perdani, ditikai rutan, tikai bemban. Pihak mai kita kengabang, anang abang siko orang, padah diri serumah, bebaik diri saik. Kangau diri selangkau, nurun ambis, nurun lengis, nurun sampal anang. Tinggal ke siku orang. Nyak alai antu udah kenemu, tara udah keninga, leka sampi leka biau kami tu tahu ningenda nyadi nyata. Oh ha. Selamat ngintu gawai daya geranya mai lantang senang nguan menua. Sekian itu sahaja daripada pembentangan kajian kami. Terima kasih.